Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukakan majlis ini dengan ayat kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma fid din. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan limpah rahmat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi sama-sama hadir ke surau yang penuh berkat ini untuk kita sama-sama mengerjakan sembahyang berjemaah, seterusnya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di zaman yang penuh dengan kefasadan dan kemungkaran ini. Mudah-mudahan amal ibadat kerja buat kita ini diberikan ganjaran dan balasan yang baik oleh Allah SWT bila kita kembali kepada Allah pada hari yang tak ada bergunanya lagi harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah malam ini kita akan sambung lagi kitab kita Beriman kepada hari akhirat ini di bawah tajuk Fitnah Kubur. Cuma malam ini ialah malam akhir ni, malam akhir tahun 2022. Esok malam kagak pukul 12 nanti 2023. Antara benda baik yang berlaku malam ni berbanding dengan tahun-tahun lepas, tahun baru inilah, tak sambut tahun baru dibatalkan. Waktu kita katakan molek lah, dibatalkan tu sebab sambutan tahun baru yang ada sebelum daripada ni kita nampak tidak memberikan kebaikan pada segi pandangan agama kita. Cuma bagi kita sendiri, sama ada sambutan tahun baru itu ada ataupun tidak, tahun baru itu tetap akan datang. Dan tahun baru Masihi ini adalah merupakan tahun yang juga merupakan perkiraan berdasarkan kepada naik turunnya matahari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pastinya ialah bukan pertambahan tahun, tetapi setiap bertambahnya hari adalah merupakan pertambah dekatnya kita kepada kematian yang pasti kita semua akan pergi. Walaupun bertambahnya tahun ini kita katakan tahun depan esok 2023, tetapi hakikat sebenarnya esok ialah hari Ahad, lepas hari Ahad hari Isnin, begitulah seterusnya. Tidak kata bila mari tahun 2022, 2023 ni langit daripada biru tukar jadi jadak, matahari daripada kuning tukar jadi gelap, tak. Malam daripada gelap dia tukar jadi ungu, tidak. Tetap seperti biasa juga. Tetapi yang pastinya ialah kita semakin dekat dengan kematian. Dikatakan tidak ada bezanya antara kita dengan kematian berbanding dengan orang yang dijatuhkan hukuman mati. Cuma bezanya satu saja. Orang yang dijatuhkan hukuman mati, dia tahu nak mati bila. Dari satu sudut, dia boleh buat persiapan. Ataupun orang yang doktor bagi tahu, awak ni 3 bulan lagi akan mati lah. Dari satu sudut, dia boleh buat persiapan untuk dia mati 3 bulan yang akan datang. Tapi kita tak tahu. Allah Ta'ala tidak beritahu kepada kita, tetapi pertambahan hari ataupun pertambahan tahun itu sebenarnya mendekatkan kita kepada kematian yang pasti kita akan pergi. Dan siapa-siapa yang mati dalam keadaan tidak buat persiapan, dia akan mati dalam keadaan yang sangat takut dan menakutkan, dan sangat takut dan yang sangat terkejut dan menakutkan. Orang yang mati, orang yang buat persiapan, dia tahu dia akan mati, dia buat persiapan, dia akan mati dalam keadaan yang sangat menakutkan, dan mudah-mudahan dengan persiapan yang dia buat itu, maka dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara persiapan berhadapan dengan kematian itu, yang paling baik sekali ialah kita kena tahu
Apa benda yang akan berlaku selepas daripada kita mati, dan apa benda yang menyelamatkan kita dekat di alam kubur, di alam akhirat sana. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyatakan maksud zuhud itu ialah tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Maksud zuhud itu ialah kamu meninggalkan semua perkara yang tidak memberi manfaat kepada kamu dekat akhirat. Maknanya semua perkara yang tidak memberi manfaat pada dia dekat akhirat, dia tinggalkan. Kita lah agak-agak kalau kita buat benda ni akhirat ada manfaat atau tak ada? Kalau tak ada, maka jangan buat. Kalau ada buat, nak tahu ada tak ada itu, maka itulah yang kita baca dalam kitab kita sekarang, beriman kepada hari akhirat, yang menceritakan kepada kita beberapa benda yang akan berlaku kepada kita selepas daripada kematian kita, supaya mudah untuk kita buat persiapan dengan hari yang pasti akan datang. Seperti mana kita yakin besok pasti akan naiknya matahari, maka begitu juga kita kena yakin bahawa satu masa nanti kita akan bertemu dengan kematian. Bertemu dengan kematian. Jadi kita dah baca dah kitab kita ni, kita sekarang dalam bab fitnah kubur, iaitu satu alam yang pasti kita akan pergi, yang disebut sebagai alam barzakh. Barzakh yang disebut sebagai dinding yang mendindingkan antara seorang yang mati dengan alam dunia. Kita sebut dah orang mati ni kok mana pun dia tak boleh nak balik dah ke alam dunia, dan mendindingkan dia dengan alam akhirat. Kok mana pun dia tak boleh pergi lagi kepada hari akhirat sebelum daripada berlakunya kiamat. Maka sewaktu berada di alam barzakh ini, dia berlaku apa yang disebut sebagai fitnah kubur, yakni perkara-perkara yang telah kita sebutkan pada malam yang lepas. Di antaranya ialah ada orang yang diazab dalam kubur mereka dengan sebab-sebab perbuatan mereka di atas dunia ini. Inilah yang disebut oleh Imam An-Nawawi supaya kita tinggalkan semua perkara yang menyebabkan kita akan diazab dalam kubur. Ali Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut dalam kitab dia, dia kata semua perkara yang berkaitan dengan dosa pasti akan diazab dalam kubur. Semua perkara yang kita terlibat dengan dosa dengan Allah Ta'ala pasti akan diazab dalam kubur. Cuma kita telah baca dah bagaimana hadis menyatakan, Nabi SAW menyatakan orang yang diazab di alam kubur itu dengan sebab dua benda. Yang pertama disebut dengan sebab kerana la yastatiru an baulihi, kerana tidak membersihkan kencingnya. Maka ulama dalam mensyarahkan hadis itu menyatakan bahawa maksud tidak membersihkan kencing itu ialah hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak selesai, kerana apabila kencingnya tidak bersih menyebabkan sembahyangnya tidak sah, dan bila sembahyangnya tidak sah menyebabkan kesemua kebanyakan ibadat-ibadatnya tidak selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan dia akan diazab dalam kubur. Yang kedua disebut dalam hadis itu ialah wakana la yasatur ambuli. Kemudian an-namimah, yakni orang yang mengadu domba, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengadu domba, yang cakap berkenaan dengan keburukan orang itu disebut. Maka ulama sewaktu mensyarahkan hadis itu menyatakan bahawa semua perkara yang berkenaan dengan dosa dengan manusia itu akan menyebabkan dia juga akan diazab dalam kubur. Maka itu kita sebut dah pada malam yang lepas. Maka sebagai persiapan kita, apa benda kita kena buat? Dosa dengan Allah Ta'ala mesti segera bertaubat. Segera bertaubat. Dosa dengan manusia kena minta maaf. Hutang dengan orang kena bayar. Dosa dengan Allah Ta'ala bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja jalan dia untuk kita menyelamatkan kita di alam barzakh sana. Di alam barzakh sana. Kalau kita banyak pahala lagu mana? Pahala kita banyak, maka tetap akan diazab juga dalam kubur dengan sebab dosa yang kita lakukan itu. Maka sebab tu bahaya. Kadang-kadang orang dia buat ibadat comel molek, tapi dalam masa sama dosa dengan manusia dia tidak buat tak kisah, menyebabkan persoalan dalam kubur itu tidak selesai juga. Persoalan di akhir dekat akhirat itu, persoalan masuk surga dan neraka itu baru ditimbang antara berat dosa dengan pahala itu mana berat. Kalau berat pahala masuk surga, kalau berat dosa kalau tidak diampunkan Allah Ta'ala dia masukkan ke neraka. Tapi sewaktu di alam barzakh, maka dosa itu akan menyebabkan dia akan diazab di alam barzakh. Itu kita tersebut dah pada malam lepas. Baik, kita sambung ke surat 77. Menurut satu riwayat yang lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal mu'mina idza wudi'a fi qabrihi atahu malak fayaqulu lahu ma kunta ta'bud fa inna hadahu Allah qala kunta ta'budullah fayaqulu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqul huwa abdullah wa rasulih fama yas'alu an syai'in ba'daha
fayantaliqu bihi ila baitin kana lahu fin nar fayuqalu lahu hadza kana lak walakinna Allah asimuka fa'abdilaka bihi baitan fil jannah fayarahu fayaqulu da'uni hatta azhaba fa'abshiri ahli fayuqalu lahu uskun qala wa innal kafira awil munafiqa idza wudi'a fi qabrihi atahu malak fayantahira fayaqulu lahu ma kunta ta'bud fayaqulu la adri fayuqalu lahu la daraita wa la talaita fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayadribuhu bimatariqi baina uzunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha al-khalqi ghairu as-saqalain. Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila diletakkan di dalam kuburnya, datanglah kepadanya malaikat lalu bertanyakannya, apakah yang kamu sembah? Maka jika sekiranya Allah memberi hidayat kepadanya, ia pun menjawab, saya menyembah Allah. Malaikat itu bertanya lagi, apakah pendapat kamu tentang lelaki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, dia ialah hamba Allah dan Rasulnya. Maka tidak ditanya lagi selepas itu. Lalu ia dibawa melihat satu rumah di dalam neraka. Maka dikatakan kepadanya, dahulunya rumah ini disediakan untukmu, tetapi Allah telah memeliharamu. Lalu ia menukarkan kepadamu sebuah rumah di dalam syurga. Ia pun melihat rumahnya dalam syurga. Ia pun berkata, tinggalkan aku supaya aku dapat pergi memberitahu keluargaku. Lalu dikatakan kepadanya, tinggallah kamu di sini. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan jika sekiranya si mati itu seorang yang kafir atau munafik, apabila ia diletakkan dalam kuburnya, datanglah kepadanya malaikat dengan menengkingnya dan bertanya, apakah yang kamu sembah? Ia menjawab, aku tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca? Lalu ditanya lagi, apakah pendapat kamu tentang lelaki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu ia menjawab, aku berkata sebagaimana orang lain berkata. Lalu malaikat memukul di antara dua telinganya, maka bertempiklah ia dengan tempikan yang didengar oleh semua makhluk, melainkan manusia dan jin. Jadi ini hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkenaan dengan dua golongan sahaja yang akan berlaku dalam kubur. Tak ada golongan yang ketiga. Golongan yang pertama orang yang mukmin yang beriman kepada Allah Taala. Golongan yang kedua ialah orang kafir dan orang munafik. Lagu mana orang mukmin ni? Orang mukmin ni keadaan soalannya berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Ada orang yang ditanya berapa soalan, ada orang yang ditanya dua soalan saja. Dalam hadis ini disebut berkenaan dengan orang yang ditanya berkenaan dengan dua soalan saja, iaitu ma kunta ta'bud, kamu sembah apa dia yang kamu sembah? Ya, apa yang kamu sembah? In kana hadaqullah, Nabi sebut. Kalau sekiranya Allah Taala memberi hidayah kepadanya. Hadis Nabi ini menunjukkan kepada kita bahawa persoalan menjawab dalam kubur itu ialah berkenaan dengan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sewaktu membahaskan dalam bab bertawakal kepada Allah, kebanyakan kita hanya tawakal kepada Allah Taala dalam bab masalah rezeki. Kita kerja kemudian serah kepada Allah Taala. Tapi dalam bab masalah ibadat kita kurang bertawakal kepada Allah Taala. Tetapi dalam hadis ini jelas menyebutkan kepada kita, in hadahullah, kalau Allah Taala memberi hidayah kepada dia baru dia boleh jawab. Maka persoalan dalam kubur itu kita juga kena bertawakal kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita untuk menjawab soalan yang ditanya oleh malaikat dalam kubur. Oleh malaikat dalam kubur. Walaupun kita sekarang ini kita katakan kita sembahyang. Tapi kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah kepada kita lah bukan agak-agak. Tak boleh jawab. Maka sebab itu dalam hadis ini disebut secara jelas oleh Nabi SAW. In hadahullah. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri hidayah kepada dia, maka dia akan kata kuntu a'budullah, aku sembah Allah Ta'ala. Aku sembah Allah Ta'ala. Maka sebab tu tuan-tuan, jawab soalan mereka dan nakik ini bukan sebab orang ajar. Bukan sebab orang ajar, tapi pada bila kita mati, ada orang yang ajar tak kubur kita, kalau apabila datang kepada kamu dua orang malaikat, jangan kamu takut. Tuan-tuan pernah dengar ada benda ni? Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Tuan-tuan rasa kalau dia tidak, yang pertama sekali dia tidak beribadah di atas muka dunia, tidak menyembah Allah Ta'ala dengan sebenar, melakukan perkara syirik, dia boleh jawab kata beliau? Tak boleh. Tak boleh. Mesti dia selesaikan urusan dengan Allah Ta'ala itu, iaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
dengan sesuatu baru dia boleh jawab. Dan dia mesti menyelesaikan hak Allah Ta'ala di atas dunia ni. Iaitu hak Allah Ta'ala tu atas dunia dia ada dua saja. Yang disebut dua tu apa benda? Iaitu al-khauf wal raja. Iaitu takut dan harap. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beza dengan takut kepada manusia. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksud melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Kalau berlaku salah situ, maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harap, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala menerima kesemua ibadat kita dan mengampunkan kesemua dosa kita. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam bab al-khauf war-raja, dalam bab dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia untuk jawab soalan dalam kubur ni lagu mana? Dia kata kalau sekiranya dekat akhirat besok, kalau sekiranya semua orang masuk syurga belaka kecuali aku seorang. Kecuali seorang. Kalau semua orang masuk syurga belaka kecuali seorang yang masuk neraka, aku sangat takut. Takut aku yang seorang. Sehingga Mas sambung lagi. Kalau sekiranya semua orang masuk neraka kecuali seorang saja masuk syurga, maka aku sangat mengharapkan kepada Allah yang seorang itu adalah aku. Ini keadaan khauf war raja, takut dan harap Umar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena letakkan perasaan ini dalam hati kita supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita untuk menjawab persoalan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kuma kunta ta'bud, musuh apa datang dunia dulu, maka kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena belajar kita kena tahu dalam perkara-perkara yang merosakkan akidah. Maka kemudian ditunjukkan sebahagian riwayat menyebutkan dia tunjukkan gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia diperlihatkan kepada orang dalam kubur itu rupa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan, "Madza taqulu ala hadzal rajul?" Siapa dia ni? Maka orang yang beriman jawab, "Oh, inilah Muhammad Rasulullah yang aku duduk buat semua. Aku diikut perintah dia, aku buat sunnah dia." Maka sebab tu nak jawab soalan ni, bukan kata kita tengok baca buku Syama'il Muhammad, kita pun tengok sifat-sifat Nabi, kita pun kenal orang begini. Bukan itu saja. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah menghidupkan sunnah, beramal dengan sunnah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan kita kena betul tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadat ni banyak, tapi ibadat ni kalau tak kena cara, maka tak tepat dengan Nabi, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang ibadat yang banyak itu dia tidak mengandalkan ibadat yang sedikit yang tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sewaktu bermalam di rumah Juwairiyah, isteri dia, Nabi keluar daripada rumah, turun sembahyang subuh. Isteri dia berada dalam masjidnya, disebut masjid ni dia ada tempat yang khusus yang ditempat untuk beribadat kat situ. Nak sembahyang situ. Isteri Nabi tu dia sembahyang di rumah, maka dia sembahyang situ. Nabi turun pergi ke masjid sembahyang subuh. Dan Nabi ni dia lepas sembahyang masjid dia tak balik. Kemudian ada waktu dia Nabi akan menziarahi rumah-rumah isteri-isteri dia yang lain. Kemudian tengah hari kala pun dia balik pula situ. Sehinggalah lepas waktu duha Nabi balik. Nabi melihat Juwairiyah ni duduk atas tempat sembahyangnya lagi, duduk tengah zikir situ lagi. Lalu Nabi bertanya, dia kata, "Mu tak balik lagi kau duduk situ?" Maknanya mu duduk situ lagi tadi. Dia kata, "Duduk sini lagi, duduk zikir, duduk ibadat lagi." Maka Nabi kata, "Kalau kamu sebut 3 kali ucapan ini, dia akan mengandalkan semua ibadat yang kamu buat tadi sampai sekarang." Maka Nabi mengajarkan kepada Juwairiyah supaya menyebut subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sebut 3 kali di waktu pagi. Maka dia mengadakan ibadat yang dilakukan yang tidak menepati, yang tidak tunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada start lepas pagi subuh sampai kepada balik lepas waktu duha. Ini menunjukkan bahawa beribadat tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi itu sangat penting. Bukan perlu banyak, tapi tepat seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bila kita nak buat satu ibadat, maka cara moleknya kita pastikan dulu. Betul ke tak Nabi buat ni? Betul ke tak? Kecuali ibadat-ibadat yang umum. Ibadat-ibadat yang umum tu kita nak buat tak apalah, kita nak zikir, kita nak selawat gapo-gapo tu tak ada masalah. Tapi di sana sewaktu ada ibadat-ibadat yang khusus, maka kita buat biar betul tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi, supaya bila sampai di alam barzah nanti ditunjukkan kepada kita rupa bentuk Nabi Muhammad
maka kita akan kenal. Kerana yang jawab itu kenal itu bukan sebab kita pernah tengok Nabi dah, tetapi kerana kita beramal mengikut sunnah Nabi. Kalau kenal itu, jawab itu dengan sebab kenal, nescaya Abu Jahal, Abu Lahab akan boleh jawab. Nescaya Abu Talib akan boleh jawab. Nescaya orang yang hidup bersama dengan Nabi akan boleh jawab. Kerana mereka melihat Nabi daripada kecil. Tetapi jawapan itu bukan daripada itu. Maka bila begitu ditunjukkan kepadanya tempat di dalam neraka. Tempat dalam neraka. Dia kata dulu rumah Musa ni, semua orang ni ada nama dia di syurga dan ada nama dia di neraka. Tu Guru Aziz sebut dalam kitab dia Tazkirah, dia sebut, dia kata semua orang ni ada rumah dia dalam syurga, ada rumah dalam neraka. Adapun orang-orang mukmin, maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia sewaktu dalam barzakh ini, tunjuk kepada dia, ni rumahmu dalam neraka dulu. Tetapi Allah Ta'ala telah menyelamatkan kamu dan digantikan kamu rumah dalam syurga. Maka ditunjukkan kepadanya rumah dalam syurga. Dia pun nak pergi. Dia pun nak pergi. Maka dia nak balik. Apa namanya disebut? Azhaba fa abshir ahli. Biarlah lepas tinggalkan aku supaya aku balik bagi wajak pada keluarga aku. Aku balik nak wajak kepada anak bini aku ni. Apa yang aku dapat ni? Maka mereka kata tak boleh. Duduk situ. Uskun. Mu duduk sini dah. Tak boleh nak balik dah. Hadis ini juga menjadi dalil kepada kita bahawa orang yang mati itu tak boleh nak balik. Walaupun dalam keadaan nak datang dalam mimpi. Kalau kita mimpi orang mati tu, bukan dia mari dah. Dia nak mari dah kita. Cuma di sana ada riwayat yang menyatakan pertemuan itu hanyalah berlaku sewaktu orang-orang yang dalam tidur, yang rohnya dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala pegang roh orang dalam tidur, Allah Taala pegang roh orang yang mati. Maka sewaktu situ kadang-kadang dia temu. Tapi nak kata orang mati tu minta balik semula nak wayak kepada orang kita, nak pesan begitu begini, maka mengikut pendapat yang kuatnya, kata disebut oleh Syarawi, dia kata memang orang mati memang tak boleh balik dah. Memang tak boleh balik dah. Maka kemudian disebut pula ini golongan yang pertama. Kita mengharapkan kita berada dalam golongan ini. Golongan yang kedua, bila masuk dalam kubur, maka malaikat muka dan nakir pun mari. Lagu mana malaikat muka nakir mari itu, dia di luar daripada alam. Di luar daripada alam zahir kita ini. Dia adalah alam yang lain, yang kita tak boleh nak fikir dengan menggunakan akal, tetapi kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka soalan sama juga. Ma kunta ta'bud? Mengapa benda yang sama kamu sembah? Sepatutnya dia boleh jawab dah. Sepatutnya kita katakan orang Kristian boleh jawab dia sembah salib. Padri-padri dia, Tok Sami Buddha boleh jawab apa dia sembah. Bapa dia tak boleh jawab. La adri dia jawab. Aku tak tahu sembah apa benda. Kerana yang disembah itu salah daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tak boleh jawab. Jika dia tak boleh jawab, ditengking oleh malaikat. Tunjuk pula Nabi SAW. Dia pun tak kenal juga Nabi SAW. Kerana dia tidak pernah beramal dengan sunnah Nabi. Walaupun kadang-kadang dia buat benda tu nampak macam sunnah Nabi, tapi dia buat tu bukan dengan sebab sunnah Nabi. Contoh, Nabi bagi sedekah, dia bagi sedekah. Nabi buat masjid, dia bagi derma buat masjid. Tapi dia bagi derma buat masjid tu bukan sebab Nabi suruh. Mungkin sebab yang lain, sebab kawan-kawan, sebab masyarakat dan sebagainya. Maka menyebabkan dia tetap tak boleh jawab adalah tak boleh jawab juga dalam kubur sana. Maka kemudian ditunjukkan kepadanya tempatnya dalam syurga. Dulu rumahmu dalam syurga sini, tapi digantikan dengan tempat dalam neraka. Timbul persoalan dekat sana. Orang-orang yang beriman itu disebut ada yang ditunjukkan tempatnya dalam syurga, dan ada orang kafir yang ditunjukkan tempatnya dalam neraka. Adakah kesemua orang yang beriman itu ditunjukkan tempatnya dalam syurga sewaktu berada di alam barzakh? Kata Tuan Aziz, hanya orang-orang yang disebut sebagai mukminul kamil, orang-orang yang mukmin yang sempurna imannya sahaja yang ditunjukkan nikmatnya dalam syurga. Yang sewaktu berada dalam barzakh, nikmat syurga tertunjuk dah dia. Al-mukminul kamil, kata Tuan Aziz, orang yang mukmin yang sempurna imannya. Adapun orang yang bercampur bau amalan dia campur bau, syurga neraka sama banyak lebih kurang, maka akan ditunjukkan kepadanya kedua tempatnya. Yakni syurga petunjuk, neraka petunjuk. Neraka syurga petunjuk, neraka petunjuk. Dan orang-orang kafir itu ditunjukkan kepada mereka tempat mereka dalam neraka di tempat mereka dalam neraka di waktu pagi dan waktu petang, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, an-naru raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya.
Api neraka itu dibentangkan kepada mereka sewaktu pagi dan di waktu petang. Kemudian orang kafir itu dipukul oleh malaikat dengan pukulan di antara kedua telinga dia sehingga pecah, hancur, berkecah dan bertempik dengan tempikan yang didengar oleh seluruh manusia, seluruh makhluk kecuali manusia dan dengan jin. Sebab apa benda? Sebab makhluk manusia dan jin adalah makhluk yang mukallaf. Adapun makhluk-makhluk yang lain, dia adalah makhluk yang tidak mukallaf. Menurut satu riwayat yang lain, an Atha ibn Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, kaifa bika idza anta mattun fantalaka bika qaumuk faqasu laka salasata azra fi zira'in wa shibrin thumma raja'u ilayka fafasiluna wa kaffinuka wa hanutuk summa tahmiluka hatta yab'uka fi summa yahilu alayka at-turab wa yudfinunaka fa idza sarafu anka ataka fatana al-qabri munkaran wa nakir iswatiha karra'li al-qasif wa bata'irihima kalbarq al-khatif yajrani ash'arihima wa yabhisani al-qabr baniya bihima fataltaka wa tarataka kaifa bika inda dhalika ya Umar faqala Umar wa yakunu ma'i mislu aqlil ad qala idzan akfikahuma. Dari Atha bin Yasar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, bagaimanakah keadaanmu apabila kamu mati? Maka pergilah kaummu, lalu mereka mengukurmu kain kafan sekadar 3 hasta panjang, 3 hasta sejengkal lebarnya. Lalu mereka pulang kepadamu. Mereka pun memandikanmu, mengkafankan dan meletakkan hinwas. Kemudian mereka memikulmu sehinggalah mereka meletakkanmu di dalam kubur. Mereka menimbuskan tanah, mengkebumikanmu. Setelah mereka berpaling, maka datanglah kepadamu 2 malaikat yang ditugaskan untuk fitnah kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Suaranya seperti guruh petir, pandangan matanya seperti kilat menyambar, mengheret bulu yang panjang, menggali kubur dengan taring-taringnya. Keduanya menghampirimu dengan cara yang menakutkan. Bagaimanakah kamu ketika menghadapi keadaan ini, wahai Umar? Umar menjawab, keadaanku seperti sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu engkau terselamat daripada keduanya. Ini hadis yang lain pula sebut berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni kita kenal belaka pak mentua Rasulullah, pak mentua Rasulullah, sahabat Nabi yang dijamin syurga, dikuburkan sebelah dengan Abu Bakar dekat rumah Nabi tu. Kubur tu asalnya Aisyah nak dia kubur situ, tapi Sayyidina Umar minta, maka Aisyah memberikan tempat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni antara orang yang berdoa sebelum dia mati, sebulan daripada sebelum Sayyidina Umar wafat, maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, matikanlah aku dengan mati syahid di Madinah. Matikanlah aku mati syahid di Madinah. Yang mana pada masa tersebut kekuasaan Islam telah sampai ke Iraq. Nak mati syahid ni kena perang. Tapi Sayyidina Umar minta mati syahid dekat Madinah. Maka lagu mana? Tapi sampai pada hari kematian dia, sewaktu subuh itu, maka Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, dan sewaktu lepas Sayyidina Umar ditikam, Sayyidina Umar tanya selalu, siapa dia tikam tu? Maka orang lain jawab pada dia, kata seorang Yahudi Abu Lu'lu'ah. Dia kata alhamdulillah, yang bunuh dia ni bukan orang Islam. Maka dia dikategorikan sebagai orang yang mati syahid di Madinah. Makbul doa dia. Sewaktu dia dengan Rasulullah sebut, banyak riwayat menyebut berkenaan dengan ni. Rasulullah sebut, wahai Umar, lagu mana mu ni? Kalau mari kepada kamu malaikat sewaktu kamu mati nanti, orang pun pergi ukur kain kapal apa semua sekali, mandi tubuh kamu, mari malaikat dengan keadaan yang disebutkan tadi. Dalam riwayat yang lain disebut, Nabi sebut, Sayyidina Umar sebut, wahai Rasulullah, adakah pada masa tersebut aku boleh memikir? Aku boleh memikir. Rasulullah kata, mu boleh memikir. Boleh memikir. Hadis itu, maka Sayyidina Umar jawab, dia kata, kalau aku boleh memikir, aku seperti aku pada hari ini, tak sikit pun tak takut. Bila dia tanya aku akan jawab, Rabbi Allah. Kemudian aku akan tanya malaikat ni balik.
Aku akan tanya dia balik. Nak tanya kamu dah. Aku akan jawab kepada dia, Tuhan aku adalah Allah. Tuhanmu siapa dia? Malaikat Allah sedang nak tanya. Hadis itu menjadi, kata Tuan Aziz, hadis itu menjadi dalil bahawa orang yang mati itu dikembalikan rohnya sehingga kepada pinggangnya untuk supaya dia boleh memikir. Tapi boleh memikir itu bukan boleh dia memikir seperti atas dunia dah, tetapi dia berfikir berkenaan dengan jawapan, berkenaan dengan soalan yang akan dijawab kepada malaikat sewaktu malaikat tanya. Maka salah soalannya Sayyidina Umar ni lah. Sayyidina Umar kata, lagu mana? Kalau mana wahai Umar, malaikat mari begini-begini. Maka Sayyidina Umar kata, aku supaya ni juga. Sikit pun tak takut. Sayyidina Umar kan dia jadi tak takut orang. Dia tak takut pada gapo-gapo pun. Sewaktu beristiwa hijrah seperti yang kita dengar sangat. Sewaktu orang hijrah secara sembunyi-sembunyi dia hijrah secara terang-terang. Sebab dia tak takut. Dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kepada malaikat muka nakir tak takut juga. Malaikat muka nakir tak takut juga. Sebab apa? Sebab dia tak ada salah. Kita pun kalau tak ada salah tak takut. Kalau ada salah, takutlah. Kalau orang cek handphone kita takut ke tak? Bini ambil cek handphone. Kalau kita tak ada salah, cek dia, tak ada apa. Tapi kalau kita banyak skandal dah. Banyak skandal. Bini ambil handphone, cepat-cepat dia ambil. Cepat-cepat dia ambil. Sebab apa? Sebab kita rasa kita ada salah. Begitu juga Sayyidina Umar. Maka sebab tu antara cara untuk selamat dalam kubur itu saja. Jangan buat salah. Bila buat salah, tak ada orang tak buat salah. Bila buat salah, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga memberikan kepada kita gambaran berkenaan dengan kedatangan malaikat di alam barzakh dengan rupa bentuk dia. Yang mana kalau Sayyidina Umar tu setara tu mari, maka orang yang lebih berat lagi, mestilah lebih dahsyat lagi keadaan malaikat Munkar dan Nakir itu. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahawa apabila si mati itu dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat hitam legam, lagi biru matanya. Salah satu di antaranya disebut dengan nama Munkar dan yang satu lagi disebut dengan nama Nakir. Lalu keduanya mendudukkan si mati itu setelah dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Kemudian mereka menyoalnya, apakah yang pernah engkau katakan mengenai orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan menurut satu riwayat yang lain daripada Abu Daud, mereka bertanya kepadanya, apakah yang pernah engkau sembah? Maka kalau Allah memberi hidayah kepadanya, ia akan menjawab, aku menyembah Allah. Kemudian dia ditanya lagi, apakah yang pernah engkau katakan mengenai orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan pada satu riwayat yang lain oleh Abu Daud juga, mereka menyoalnya dengan berkata, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku ialah Allah. Mereka bertanya lagi, apakah agamamu? Ia menjawab, agamaku ialah Islam. Mereka bertanya lagi, siapa dia orang yang diutuskan di kalangan kamu? Maka kalau si mati itu seorang yang beriman, ia akan menjawab dengan berkata, orang itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah hamba Allah dan Rasulnya. Aku mengetahui serta meyakini bahawa sungguhnya Muhammad itu ialah hamba Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, kami sedia mengetahui bahawa engkau mengaku yang demikian. Dan pada satu riwayat oleh Abu Daud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu disuruhlah penyeru dari langit, katanya, sesungguh benar hambaku, maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari syurga, serta bukakanlah baginya sebuah pintu ke syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, lalu datang kepadanya sebahagian dari bau syurga dan keharumannya. Kemudian dilapangkan kuburnya seluas 70 hasta persegi dan diberikan cahaya yang menerangi kuburnya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah. Maka ia berkata, bolehkah aku balik kepada keluargaku supaya dapat aku ceritakan kebaikan halku? Dua malaikat itu berkata kepadanya, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangkitkan daripada tidurnya, melainkan oleh sekasih-kasih ahlinya. Dan demikianlah halnya sehingga ia dibangkitkan dari Allah dari tempat baringannya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Abu Daud. Ini sebut berkenaan dengan soalan al-kubur lagi. Dalam hadis ini sebut banyak lagi soalan berbanding dengan hadis yang lepas. Sebab nak sebut apa benda? Nak sebut antara kita semua ini, soalan yang berlaku dalam kubur itu ialah berbeza antara soalan dengan soalan yang lain, bergantung kepada keimanannya, bergantung kepada amalannya, bergantung kepada ibadahnya, dan bergantung semua tindakan di atas dunia ini. Ada orang yang sebelum ini disebut hanya dua soalan saja, tapi dalam hadis ini disebut ditanya berkenaan dengan Nabi, ditanya berkenaan dengan Allah, ditanya berkenaan dengan agama.
Ada riwayat-riwayat lain yang disebut bertanya berkenaan dengan kitab Al-Quran. Maka hak ni, sebab tu kita dalam nak ni, kalau kita boleh semua hubungan dengan Allah betul, hubungan cara dengan Nabi Muhammad betul, dengan Al-Quran betul, dengan orang yang beriman betul, maka kita akan jawab dengan mudah walaupun banyak soalan. Banyak dan sedikitnya soalan itu tidak menentukan bahawa bila soalan sikit terbaik. Tidak. Sebab kalau dalam hadis yang tadi kita sebut, orang kafir pun tanya 2 soalan juga. Tanya 2 soalan. Siapa Tuhan kamu? Semua siapa tak nak jawab? Siapa dia Nabi ni tak nak jawab? Maka 2 soalan tu saja ditanya. Orang lain tak tanya dah. Terus dia azab dalam kubur mereka. Tetapi kalau orang ditanya banyak soalan, tapi dia boleh jawab belaka, tak ada masalah. Kita dengan Quran, kita pun lepas dengan Quran. Kita baca Quran, kita beramal dengan amalan perintah dan larangan dalam Al-Quran Al-Karim. Perintah dan larangan dalam Al-Quran Al-Karim. Dengan Nabi kita ikut sunnah dia. Dengan orang mukmin kita selesaikan hak dia. Maka kita akan dapat jawab semua sekali. Maka dalam hadis ni disebut berapa soalan ni, maka dijawab. Sebab tu kita katakan orang yang baca talqin atas kubur tu, dia tahu kau jawab apa hak mana. Masa tu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir tanya hak mana. Sebab soalan hadis mari soalan lain belakang. Maka sebab itu hadis berkenaan dengan talqin ni ada dalam kitab Mustika Hadis. Tetapi ulama membahaskan hadis tersebut, menyatakan bahawa hadis tersebut tidak sahih. Sebab apa tidak sahih? Dia menyalahi usul-usul di dalam agama. Sebab kalau sekiranya dengan pergi ajar atas kubur tu semua orang boleh jawab belakang, maka tak adalah fitnah kubur. Maka sebab tu kita sendiri kena buat persiapan dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, supaya kita boleh jawab soalan-soalan dalam kubur. Maka bila begitu, dia mengakui kebenaran Rasulullah, beriman dengan Rasulullah semua sekali, maka kuburnya diluaskan. Persoalan luas kubur ni lagu mana? Disebut di sana bahawa Imam Al-Bukhari sebut, dia kata kubur orang mukmin itu perlu luas. Orang mukmin itu luas kuburnya, dikatakan 70 hasta panjang dan 70 hasta lebar. 70 hasta. Berapa perlu kubur ni luas ni? Kata Tuan Aziz sebut dalam kitab Tazkirah dia kata sebab seperti mana kita perlukan rumah yang lapang, supaya bila tetamu mari kita senang, supaya bila kita duduk ada kat rumah pun kita gembira, maka begitu juga kubur orang-orang yang beriman itu diluaskan supaya memberi kegembiraan kepada dia, supaya dia berada dalam keadaan tenang untuk menunggu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat. Lagu mana? Bila dia minta nak balik semula, berilah kebalik wajah kepada keluarga aku, apa benda yang aku dapat ni. Orang mati minta nak balik nak wajah kepada kita ni. Maka mereka kata, mu duduk sini tak boleh balik dah. Tak boleh balik. Sehingga kamu dibangunkan oleh sekasih-kasih sehingga kamu dibangunkan oleh sekasih-kasih ahlinya. Dalam hadis disebut, tidurlah kamu seperti mana tidurnya pengantin. Tidur pengantin lagu mana? Masing-masing ya dah. Dan menjadi pengantin belakang duduk. Lagu tu lah tidur pengantin. Tidur dalam keadaan yang sangat seronok, dalam keadaan tengok-tengok cerah dah. Tak ada nak tidur, tengok-tengok subuh dah. Maka begitulah keadaan orang-orang beriman di alam barzakh. Tak sedar lamanya masa, walaupun mereka mati lama dulu, 1400 tahun dulu, tapi mereka tak merasakan lamanya berada di alam barzakh. Tak rasa lamanya berada. Kerana seperti mana tidurnya pengantin. Tapi kalau orang yang kafir itu, maka dia merasakan malam yang sangat panjang, lama yang barzakh yang sangat panjang, kerana dia berada dalam azab seksa, Maka dikatakan bahawa tidurlah kamu seperti mana tidurnya pengantin, sehingga kamu dibangkitkan oleh sekasih-kasih ahlinya. Bini baru gerak, suami baru gerak, bangun. Bukan macam orang kahwin lama ni lain sikit gerak dah. Lain sikit gerak dia tahu lah macam tua-tua sendirilah, saya tak tahu lagu mana geraknya. Tapi orang kata lain lah, gerak pengantin dengan gerak ni lain. Maka maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan keadaan orang beriman itu dalam keadaan yang sangat dia kasih. Dan jika semati itu seorang munafik yang menjawab pertanyaan malaikat itu dengan katanya, aku dengar orang berkata demikian, maka aku pun turut kata sama. Aku tidak tahu benarkah atau tidak. Lalu kedua malaikat itu berkata, memang kami tahu engkau berkata demikian. Dan menurut satu riwayat oleh Abu Daud,
Lalu diserulah oleh penyeru dari langit, katanya, sungguhnya orang itu berdusta, maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari neraka dan pakaikanlah pakaian dia dari neraka, serta bukakanlah baginya sebuah pintu ke neraka. Rasulullah SAW bersabda lagi, lalu datang kepadanya sebahagian dari bahan neraka dan udara panasnya, kemudian diperintahkan bumi supaya menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuknya, maka tinggallah ia dalam azab itu terus menerus sehingga Allah bangkitkan dia dari kuburnya. Al-Waqaf kafir pula sebagai akhir sekali disebut Al-Waqaf kafir pula, maka bila tanya tak nak jawab. Maka bila tak nak jawab itu maka malaikat kata aku tahu dah betul nak jawab, maka ada yang dihempuk oleh malaikat dengan hentakan sehingga hancur. Ada yang kubur orang kafir itu digapakkan sehingga tulang rusuknya berselisih. Tulang rusuknya berselisih. Dibukakan kepadanya pintu daripada api neraka. Bahan neraka tu masuk ke dalam bahan ke dalam kubur dia. Bahan neraka tu masuk ke dalam kubur dia. Sebab itu disebut oleh Sya'rawi rahimahullah ta'ala. Dia kata perbezaan sewaktu orang gali kubur bersebelahan dengan kubur Imam Al-Bukhari. Orang gali kubur tu sebelah dengan kubur Imam. Tiba-tiba dia kata tergali kubur tu. Orang gali kubur tu pecah tanah tu kena kubur tu. Maka dia kata keluar daripada kubur itu bau yang sangat harum. Yang lebih harum daripada kasturi. Maka dia kata bila begitu orang tu pun ambil tutup tanah tu, maka bau tu pun hilang. Ada yang menyebutkan sewaktu digali kubur, dikuburkan Imam Ahmad Ibn Hanbal, maka kubur Imam Ahmad itu berbau wangi sehingga orang kampung dia pergi ambil tanah buat balik. Maka dia kata orang pun, raja pun perintahkan supaya kubur itu dipagarkan. Macam kubur Tok Guni Aziz, orang pakat di kubur dia, maka akhirnya kubur itu dipagarkan. Tak tahulah tak bau wangi ke apa benda. Tapi nak sebutnya ialah hak ni menjadi dalil bahawa orang-orang yang beriman itu dibukakan kepadanya pintu daripada syurga yang menyebabkan dia menikmati, antara-antaranya ialah nikmat-nikmat syurga itu. Ada pun orang kafir pula, maka dibukakan kepadanya azab api neraka. Disebut azab api neraka dibukakan kepadanya itu, kata Tok Guni Aziz, seperti mana orang-orang yang dijatuhkan hukum membunuh. Dia adalah merupakan satu penyaksaan kepada dia. Dia nak masuk neraka, kemudian sebelum dia masuk tunjuk dah neraka tu macam mana. Seperti orang yang dijatuhkan hukum membunuh, sebelum dia dibunuh, pada hari dia nak dibunuh tu, seminggu lagi nak mati, seminggu lagi nak dibunuh pada 7 hari bulan. Tapi tiap-tiap hari dia buat lalu tali gantung, dia buat lalu kursi dia terik, dia tunjuk orang kena bunuh, dia tunjuk orang tu, menyebabkan orang yang nak dibunuh itu semakin terseksa. Begitulah keadaan orang yang berada dalam barzakh, orang yang dimasukkan neraka, maka dalam kubur mereka itu ditunjukkan kepada mereka neraka. Ulama bincang sebagai akhirnya, adakah orang yang beriman yang diazab dalam kubur itu akan diazab selama-lamanya? Maka ataupun adakah orang-orang yang kafir itu diazab selama-lamanya? Maka ulama menyatakan bahawa orang-orang yang kafir itu diazab di alam kubur mereka sehingga berlakunya hari kiamat. Azab sama sehingga berlaku. Adapun orang-orang yang beriman yang diazab dalam kuburnya, maka diazab berdasarkan kepada dosa-dosanya. Ada orang yang diazab mungkin sekian banyak hari. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak diazab dalam kubur. Jangan kita kata tak apalah azab sekejap, tak boleh. Tak boleh. Maknanya minta kepada Allah Taala, Allahumma inni a'udzubika. Antara doa yang diajar oleh Nabi supaya kita baca setiap pagi dan setiap petang, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min ya Allah, aku minta berlindung kepada Engkau daripada al-kufri wal faqr, daripada kekufuran dan kefakiran, dan aku minta berlindung kepada a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa anta, dan aku minta berlindung kepada Engkau daripada azab kubur, tidak ada Tuhan selain daripada Engkau. Ini doa yang Nabi suruh kita baca setiap pagi 3 kali dan setiap petang 3 kali. Dan antara yang diajar oleh Nabi ialah apabila selepas sembahyang maghrib kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, dan selepas sembahyang subuh 7 kali. Maka siapa mati pada malamnya ataupun mati pada paginya, maka dia akan dilepaskan daripada azab kubur.
Jadi nanti kita sambung pada kali yang akan datang soal kubur umat Muhammad dan sebelumnya. Adakah umat Nabi Muhammad sahaja kena soal kubur ataupun umat Nabi dulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim itu kena soal kubur juga. Kena soal kubur juga. Jadi lagu mana ini dibahas dalam bab yang seterusnya, insya-Allah kita sambung pada kali yang akan datang. Wallahu a'lam. Semoga kita majlis siapa ada soalan. Ada tak? Tak ada soalan, saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan tahun baru ini menambahkan kebaikan dan amal kita. Molek-moleknya tahun baru ni kita tetapkan dalam kita. Kalau sebelum ni kita maknanya kita tak semaya tahajud lagi. Kita minta kepada Allah supaya tahun baru ni kita boleh semaya tahajud. Kalau sebelum ni kita tak baca Quran lagi, kita minta supaya tahun baru ni kita boleh baca Quran tiap hari ataupun apa-apa ibadat. Dan kita minta kepada Allah, kalau sebelum ni kita ada dosa yang kita buat sama, kita minta kepada Allah hentikan, minta supaya setiap bertambahnya tahun, bertambahnya satu ibadat kita dan berkurangnya satu masalah kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tenang majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbirna lil insani fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa fid din wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.